Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Jadi, pada hari ini kita akan belajar berkenaan wuduk. Wuduk. Okey. Kalau saya perkataan wuduk dalam Jawi ni, ini dia. Ini perkataan wuduk dalam Jawi. Wuduk. Wow. Sekejap Okey. Ni. Wuduk. Wow. Dot. Wow. Hamzah. Wuduk. 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 Wuduk ni kita laksanakan apabila kita hendak solat. Biasanya bila kita nak solat, kita akan melaksanakan wuduk, akan buat wuduk ni. Ataupun kita panggil wuduk ni mengambil air semayang. Kita cuci beberapa bahagian pada tubuh badan kita, barulah kita diri kita ni suci daripada hadas kecil. Sebab apa? Ada ibadah yang kita bila nak laksanakan, kita kena suci dalam keadaan hadas kecil. Jadi cara menyucikan diri daripada hadas kecil ialah dengan berwuduk ataupun ambil air sembahyang. Nak berwuduk ni kena guna air lah. Macam tempoh yang lalu kita belajar air tu, air yang kita boleh guna untuk berwuduk ialah air mutlak. Okey, hari ni kita nak tengok macam mana, apakah tujuan kita berwuduk. Kita tengok yang gambar yang ni. Okey, ini dalam buku teks kamu muka surat 96. Muka surat 96. Boleh buka buku teks kamu dan kamu boleh catat. Macam mana saya catat ni, awak boleh catat dengan pensil. Boleh tulis dengan pensil supaya awak mudah ingat dan boleh faham. Okey, dekat sini dia kata, di tengah-tengah ni dia kata tujuan berwuduk. Kan? Berwuduk. Okey, kita boleh tulis kat sini. Dia kata apa? Dia kata tujuan, tulisan tak apa lawa. Kita cuba lagi sekali. Okay. Tujuan. Dia tak boleh lebih daripada kita. Okay. Tujuan berwuduk. Tujuan berwuduk. Maaflah tulisan buruk sikit sebab dia susah sikit nak tulis dekat sini masih tak biasa lagi. Okey. Tujuan berwuduk. Apakah tu tujuan berwuduk? Sebab apa kita nak berwuduk? Sebab apa kita nak berwuduk? Yang warna hijau ni wajib. Wajib. Wajib berwuduk. Maksudnya bila kita nak buat tiga perkara ni, kita wajib kena berwuduk. Wajib tu maksudnya mesti buat. Wajib tu apa maksudnya? Mesti buat. Jadi bila kita nak yang pertama ni, dia kata apa? Yang pertama ni solat. Bila kita nak solat, kita kena dalam hadas, kita kena suci daripada hadas kecil. Bila kita nak menunaikan solat, contoh solat fardu, solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, maka wajib kita dalam keadaan suci. Jadi kalau kita tidak suci, kita wajib kena berwudu. Wajib kena berwudu. Jadi barulah kita boleh tunaikan solat. Yang kedua, bila lagi kita kena wajib berwudu? Bila kita nombor dua ni,
Nombor dua ni kita nak menyentuh Al-Quran. A-L-Q-U-R-A-N. Menyentuh Al-Quran. Apa tu menyentuh? Nak pegang. Nak pegang Al-Quran tu. Sebab Al-Quran ni kitabullah. Al-Quran ni kitab Allah. Dia buku yang mulia. Nak pegang dia kena dalam keadaan suci. Kalau kita dalam keadaan hadas, hadas kecil ke, hadas besar ke, maksudnya kita keadaan tidak suci, maka kita tidak boleh pegang Al-Quran. Jadi kalau kita dalam keadaan hadas kecil, jadi kita nak sucikan diri kita, nak pegang Al-Quran, kita kena berwuduk. Ambil air semayang dulu. Dan yang ketiga, keadaan ketiga bila kita wajib kena ada wuduk ialah bila kita nak tawaf. Apa pula tawaf ni? Tawaf ni, ini. Siapa tahu ni apa ni? Tawaf ni kita berjalan mengelilingi Kaabah. Ni. Kalau nampak ni, manusia-manusia ni, umat Islam ni, dia sebenarnya dia berjalan mengelilingi Kaabah. Kaabah ni tak ada dekat Malaysia. Kaabah ni ada dekat Mekah. Dekat kota Mekah di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada satu kota namanya kota Mekah. Kota Mekah ni ialah tanah haram, maksudnya tanah suci bagi umat Islam. Di dalam kota Mekah ada Masjidil Haram, masjid yang paling utama dalam Islam, dan dalam Masjidil Haram ada Kaabah. Kaabah ni ialah kiblat kita, umat Islam. Bila kita solat, kita menghadap ke arah kiblat, iaitu menghadap ke arah Kaabah. Tetapi bila kita berada di sana, kita boleh tawaf, iaitu berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Jadi 3 keadaan ini, iaitu solat, bila kita solat, bila kita nak menyentuh Al-Quran, bila kita nak tawaf, maka kita wajib berwuduk. Kita kena wajib berwuduk. Wajib kena keadaan suci. Iaitu kita berwuduk. Berwuduk ni maksudnya kita nak, kalau diri kita ada hadas kecil, kita nak sucikan diri kita, maka kita berwuduk, ambil air semayang. Okey, seterusnya okey, naik sikit. Okey, seterusnya ialah ini sunat berwuduk. Ini sunat berwuduk. Okey, sunat, macam mana sunat? Sunat. Ni S-U-N-A-T. Sunat. Apa pula sunat? Kalau wajib tadi mesti buat. Kalau wajib ni tadi mesti buat. Maksudnya kalau kita nak solat, nak pegang Al-Quran, nak tawaf, kita keadaan tidak suci, maka wajib kita kena berwuduk. Mesti kita kena berwuduk. Tapi kalau kita dalam keadaan sunat ni, kita nak wuduk atau tak wuduk tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita berwuduk, maka kita dapat pahala. Itu maksudnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Sunat ni maksudnya buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, tak ada masalah. Contohnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur, sunat kita berwuduk. Kita nak terus tidur je boleh. Tapi kalau kita nak dapat pahala, nak tidur kita diberkati, tidur kita terhindar daripada mimpi-mimpi buruk, terhindar daripada perkara yang kita tak ingini, maka kita sebelum kita tidur, kita berwuduk dulu. Kita ambil semayang dulu. Maka tidur kita tu akan dapat pahala. Tidur kita itu akan dipelihara oleh Allah daripada gangguan-gangguan yang kita tak mahu. Dan mudah-mudahan kita dapat rehat yang cukup dan kita dapat bangun awal untuk menunaikan solat fardu subuh. Itu maksudnya sunat berwuduk sebelum kita tidur. Kalau kita nak terus tidur boleh. Tapi tak dapatlah pahala
pahala berwuduk sebelum tidur. Macam tu. Hukumnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak mengapa, tak dapat apa-apa. Yang kedua, bila kita nak menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni apa? Belajar lah. Menuntut ilmu. Macam saya, sebelum saya nak buat video ni tadi, saya bersiap semua dan saya mengambil wudu. Jadi dapatlah kita pahala sunat berwuduk sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita belajar. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, sunat berwuduk bila kita nak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bila kita nak baca Al-Quran. Adik-adik, bila nak baca Al-Quran, kita kena berwuduk. Baca ni maksudnya kita baca tanpa pegang. Macam tadi tu, yang ni tu, kita nak pegang buku Al-Quran tu. Bila nak pegang, mesti kena wuduk. Wajib kena wuduk. Nak pegang, mesti kena wuduk. Tapi yang dekat sini, dia baca, tetapi dia bukan baca, dia pegang Al-Quran. Mungkin dia pegang, macam ni, komputer dia. Dekat PC dia kan. Ataupun, dia baca Al-Quran sekarang, kita banyak gadget. Kita boleh baca Al-Quran dekat handphone. Dekat tablet kita ada Al-Quran, Al-Quran kan, Android Al-Quran dan sebagainya. Itu bukan bila kita nak pegang, takkan kita nak pegang Al-Quran dekat phone kena ambil wuduk. Tak. Tapi kalau kita nak baca, kita nak ambil wuduk, hukumnya sunat. Dan yang keempat, bila kita nak masuk masjid. Tulisan pun dah okey dah. Masuk masjid. Masuk masjid. Bila kita nak masuk masjid, sunat untuk kita berwuduk. Masjid ni rumah Allah lah. Dah lama kita budak-budak anak-anak kecil dah lama tak dapat pergi masjid. Kita doakan semoga cepatlah selesai COVID ni, dapat kurangkan dekat Malaysia ni dan kita boleh semua dapat kembali ke masjid, dapat solat, rapatkan sah dan sebagainya. Dan yang kelima, sunat kita berwuduk bila kita marah. Bila kita marah. Supaya kita dapat mengawal, kawal marah kita tu. Bila kita rasa nak marah kan. Yalah, kadang-kadang kita ni manusia ni biasa mudah marah, mudah cepat rasa geram. Bila nak marah tu kita ambil wudu. Sebab apa? Marah tu dia api, sifatnya api kan. Marah ni sifatnya api. Jadi bila kita ambil wuduk tu gunakan air. Jadi air boleh memadamkan api, boleh melembutkan hati yang tengah marah. Jadi inilah dia perkara ataupun tujuan kita berwuduk. Ada masa wajib kita berwuduk, mesti kena wuduk sebelum kita nak solat, sebelum kita nak menyentuh Al-Quran, nak pegang Al-Quran, ataupun sebelum kita tawaf. Tapi ada masa kita sunat berwuduk. Sunat maksudnya kalau nak pahala kita berwuduk, kalau tak nak tak apa. Itu maksudnya sunat berwuduk. Okey? Jadi pastikan adik-adik boleh tulislah macam ni dekat buku teks. Lepas tu ulang-ulang baca. Yang ini tadi apa? Tujuan berwuduk. Tujuan berwuduk. Sebab kita nak berwuduk. Ada dua sebab. Wajib, maksudnya mesti berwuduk. Nak buat perkara ni, mesti kena wuduk dulu. Iaitu sebelum kita solat, kena wuduk. Sebelum kita sentuh Al-Quran, nak menyentuh Al-Quran, mesti wajib kita kena wuduk. Dan yang ketiga, sebelum kita nak tawaf di Kaabah, wajib kita berwuduk, iaitu sucikan diri kita daripada hadas kecil. Sucikan diri kita daripada hadas kecil. Okey? Dan yang tujuan yang seterusnya, tujuan kita berwuduk ialah sunat. Hukumnya sunat. Sunat ni maksudnya kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada masalah. Tak buat tak ada masalah. Lain dengan wajib tadi. Wajib ni buat dapat pahala, tak buat berdosa. Kita solat, kita tak ambil wuduk. Kita tahu sengaja-sengaja, aku nak solat tapi aku tak nak ambil wuduk. Berdosa kita. Kita nak pegang Al-Quran, kita tak ambil wuduk. Saja-saja kita sedar, aku tak ada wuduk tapi aku nak pegang juga Al-Quran. Berdosa kita. Kita nak tawaf, aku tak ada wuduk tapi aku nak tawaf. Berdosa kita. Sengaja buat perkara yang wajib kena wuduk, kita tak wuduk, berdosa kita. Tapi kalau perkara sunat, macam sebelum tidur, aku nak tidur tapi tak nak lah, penat lah, ngantuk sangat, malah lah nak ambil wuduk, tak berdosa. Itu bezanya wajib dengan
sunat. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi apa dia perkara sunat berwuduk? Sebelum kita tidur, sunat kita berwuduk. Sebelum menuntut ilmu, sunat kita berwuduk. Sebelum kita nak baca Al-Quran, sunat kita dalam keadaan wuduk, dalam keadaan suci. Dan sebelum kita masuk masjid, sunat kita berwuduk. Okey? Sebelum bila kita rasa nak marah, maka sunat kita berwuduk. Inilah antara tujuan kita berwuduk. Okey, adik-adik boleh tengok ni dekat muka surat, buku teks dekat muka surat 96, dan boleh tulis macam mana saya buat ni lah. Nanti saya screenshot hantar dalam grup WhatsApp, boleh tengok. Okey, seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Kita nak tahu duk sebut wudu, apa tu wudu? Terus kita tengok dekat sini. Ini perbualan antara guru dengan murid dia. Kita baca. Ikut saya baca. Nombor 1. Cikgu, ikut saya baca. Cikgu, apakah erti wudu? Murid ni tanya, cikgu, apakah erti wudu? Apakah maksud wudu? Nombor 2, ini erti wudu. Okey, wudu ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Okey, ikut saya baca. Wudu ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Wuduk ni kita ratakan air. Maksudnya kita ambil air, kita sapu ataupun kita basuh dekat kita punya badan kita, anggota badan kita berserta dengan niat. Apa tu niat? Nanti sekejap lagi kita akan belajar ataupun episod seterusnya. Okey, nombor 3 dia kata apa? Kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Maksudnya kita ni dalam agama sangat-sangat menggalakkan kita, sangat-sangat menyuruh kita ataupun menggalakkan kita untuk kita sentiasa berwuduk. Maksudnya kita ni dalam keadaan suci. Ada bila kita batal wuduk kita berwuduk lagi. Sebab apa? Sebab yang pertama menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Allah suruh kita bersuci. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Bila kita berwuduk, kita bukan sahaja membersihkan jasmani kita. Jasmani ni maksudnya tubuh badan kita. Bukan kita basuh tangan, basuh muka, basuh kaki saja. Tapi sebenarnya kita sedang membersihkan rohani kita. Rohani ni apa? Rohani ni dalaman kita. Nanti bila adik-adik dah boleh berwuduk, bila adik-adik berwuduk, selesai berwuduk, kita akan rasa tenang. Kita akan rasa happy. Jarang orang bila dah berwuduk dia rasa tak selesa. Selalunya bila berwuduk ni kita akan rasa selesa. Sebab apa? Air ni sejuk, menenangkan. Lebih-lebih lagi bila tengah hari. Dan yang keempat, kalau begitu saya pun mahu belajar dan mengamalkan wuduk yang sempurna serta melazimkannya. Ini adik ni cakap. Okay, jadi lepas tu nanti episod seterusnya saya akan ajar bagaimana cara kita nak berwuduk. Ni nanti adik-adik boleh tengok dulu. Tapi untuk hari ini kita belajar muka surat 96 dengan 97 dahulu. Okey. Ini tadi saya akan wuduk ni. Okey, wuduk ni. Yang ini. Okey. Saya tulis kat sini. Nanti awak salin balik yang ini. Awak salin balik yang ini. Dia tak nampak kita guna color lain. Sebab ni warna biru, kita guna color merah. Okey, jadi yang ini nanti ambil buku tulis ke, buku kertas ke apa ke, salin semula yang jawi ni, salin semula yang jawi ni, lepas tu ataupun salin yang rumi ni. Salin yang rumi ni, tulis dia erti wuduk.
Erti wuduk. Okey, erti wuduk. Tulis kat tepi ni pun tak apa. Tulis kat buku teks wuduk. Salah pula. Itu W silap. Wuduk. Dia tak muat ni saya rasa, jadi saya tulis dekat tempat lain. Saya akan tulis dalam WhatsApp nanti awak tulis maksud wuduk ni dekat kertas ataupun buku yang lain. Okey, seterusnya kita akan buka buku aktiviti. Buka buku aktiviti kamu. Buku ni tadi jangan tutup. Biar kat sebelah dia. Buka buku aktiviti dan buka muka surat 106. 106. Buka muka surat 106. Okey, dah buka muka surat 106. Okey, tulis tarikh dan hari. Tulis tarikh dan hari. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni hari Isnin. Tulis hari Isnin. Tarikh ikutlah bila awak buat. Kalau awak buat hari Selasa, tulis hari Selasa. Kalau awak buat hari Rabu, tulis hari Rabu. Tak ada masalah. Yang penting awak ada masa awak buat. Okey. Dah tulis tarikh. Okey, dia kata kat sini isi tempat. Ni dia kata ni isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini tadi kalau awak perasan ini adalah erti wuduk. Ni erti wuduk. Erti wuduk. Ni tadi dekat sini. Ni erti wuduk yang saya bulatkan merah ni. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Jadi ni dia dah kosongkan, jadi isikan mana perkataan dia. Okey, awak boleh tengok dalam kat sini pun boleh, tengok dekat buku teks tadi pun boleh, jawapan dia, ataupun dekat atas ni kalau dah hafal boleh tulis jawapan dia ada atas ni, ada 3 ni. Okey, senang saja. Nanti kalau dah buat boleh ambil gambar dan hantar dalam WhatsApp Okey. Saya rasa ni boleh buat senang ataupun saya bantu sikit. Erti wudu ialah perbuatan meratakan apa? Air. Ini nombor 1. Awak tulis dekat sini. Ini nombor 1 ni. Ini dekat tulis dekat kotak ni contoh saya tulis dari kanan nombor 1. Ni nombor 1 ni bukan alif, ni nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 nak tulis tu dari kanan. Alif, hamzah, ya, ra. Ini contoh. Saya satu dah bagi jawapan dah. Pada anggota. Ini nombor 2. Nombor 2 kita pakai warna lain. Nombor 2 kita pakai warna hijau. Okey. Nombor 2 dekat sini nombor 2. Awak tulis anggota, awak tulis. Dan ni nombor 3. Nombor 3 tulis kat sini. Nanti dah siap, ambil gambar, hantar dalam WhatsApp. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia kata suaikan ataupun gariskan. Suaikan tu garislah. Okey. Yang ini wajib berwuduk, dan yang ini sunat berwuduk. Sunat berwuduk. Tadi kan kita dah belajar gambar yang ini tadi. Gambar yang mula-mula tadi. Yang ini wajib, yang ini sunat. Okey, berdasarkan gambar ni awak gariskan mana yang kata wajib berwuduk. Ini gambar apa agak-agak? Ini gambar apa? Ini gambar dia dalam masjid. Dia duduk dalam masjid. Dalam masjid wajib ke sunat berwuduk? Duduk dalam masjid. Dalam masjid wajib ke sunat berwuduk? Okey? Nanti awak tengok, awak gariskan. Contoh kat sini saya bagi satu lah.
Saya bagi satu. Duduk dalam masjid ni, kita guna warna apa warna purple lah. Warna purple. Okey. Dalam masjid ni ialah sunat kita berwudu. Gariskan macam tu. Ya. Okey, seterusnya yang ini apa? Ni gambar gambar sedang solat. Bila nak solat wajib ke sunat berwudu? Bila kita nak tunaikan solat, wajib ke sunat berwudu? Okey, gariskan. Yang ini bila nak menuntut ilmu. Menuntut ilmu ataupun kita panggil apa? Belajar. Ataupun kita panggil belajar. Bila nak belajar, wajib ke sunat berwudu? Okey, yang seterusnya ni apa? Dia adik ni dia macam berfikir, nak tidur agaknya. Jadi kita boleh agak gambar ni mengatakan sebelum tidur. Sebelum tidur wajib ke sunat berwudu? Ini R R. Sebelum tidur wajib ke sunat berwudu? Okey, awak gariskan sendiri Tadi satu saya dah bagi jawapan. Yang ini bila kita nak menyentuh Al-Quran. Menyentuh ni maksudnya memegang. Menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Sunat ke wajib berwudu? Okey. Pilih. Dan ini kita nak tawaf. Okey, awak gariskan Jadi tadi kita dah belajar tentang tujuan kita berwudu, sebab apa kita berwudu. Kita juga dah belajar erti wudu, dan kita juga dah belajar tentang kita belajar tentang erti wudu dan bila kita kena berwudu, sebab kita berwudu. Dan kita juga saya juga minta awak selesaikan tugasan buku aktiviti muka surat 106. Okey, nanti kalau dah siap boleh hantar. Boleh hantar gambar WhatsApp dia lah. Lepas tu gambar ni boleh diwarnakan. Gambar ni boleh diwarnakan. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Jaga diri, stay safe, stay at home. Selamat belajar ataupun selamat ber-PDPR. Terima kasih kepada ibu bapa yang membimbing anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.